Okey, untuk contoh 20 ni kita ubah sikit Okey, dia punya persamaan dia. Okey, kita ambil yang ni je. Terus ambil yang ni. Okey, 5 kuasa 2M darab 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. Okey, ni untuk persamaan pertama. Okey, ni persamaan pertama kita. Dan persamaan kedua kita 2 kuasa M darab 2 kuasa negatif N sama dengan 2 kuasa 1. Okey, ni persamaan kedua kita. Okey, persamaan serentak ni ialah persamaan yang ada kedua persamaan dan ada dua huruf. Kan? Okay, persamaan pertama yang ni, persamaan kedua yang ni. Okay, dan ada dua huruf M dengan N kan. So kita nak cari nilai M dengan N tu. Okay, itulah dia persamaan serentak. Okay, dua persamaan dan dua huruf. Okay, persamaan serentak ni dia ada dua persamaan. Okay, dua persamaan. Kan dan dia ada dua huruf kan. Okay, ataupun dua pemboleh ubah. Dan kita kena cari kedua-dua huruf tersebut nilai dia. Okay, jadi kita kena bentukkan dua persamaan tu. Okay, yang pertama tu kita tahu kan. Okay, daripada yang dia bagi ni, kita boleh bentukkan sebagai dua. Okay, sorry salah. Okay, kita guna dulu hukum indeks yang kita belajar tu. Kan yang pertama tu, persamaan pertama. Okay, dia akan jadi 5 kuasa 2M tambah N. Okay, tambahlah sebab dia darab kan. Okay, sama dengan 5 kuasa 8. Okay, kita guna je hukum indeks yang kita dah belajar tu. Okay, lepas tu, okay, bila dah jadi macam ni, okay, kita yang bawah ni sama kan, 5, asas dia 5. Jadi asas sama, kuasa pun kena sama juga. Okay, jadi kita boleh ambil je kuasa dia tu. Okay, 2M tambah N sama dengan 8. Okay, sebab asas sama, kuasa kena sama. Okay. Okay, lepas tu, okay, kita namakan dia sebagai persamaan pertama lah. Okay, buat anak panah buat 1. Okay, tu untuk yang persamaan pertama. Okay, kita ambil je kuasa dia tu. Okay, untuk yang kedua pun, kita buat benda yang sama. Okay, gabungkan dulu. Okay, dua yang sama tu. Okay, dia akan jadi 2 kuasa M tambah negatif kan. Okay, negatif N. Okay, sama dengan 2 kuasa 1. Okay, sama je, kita gabungkan je. Okay, darab tu jadi kuasa tambah kan. Okay, pun sama juga. Apabila asas sama, kuasa kena sama kan. Okay, tu dia punya cara dia. Jadi kita ambil je balik. Okay, M. Okay, tambah. Okay, tambah tolak tu jadi tolak lah kan. Okay, tolak N sama dengan 1. Okay, kita ambil je balik dia punya kuasa tu. Okay, jadi ini akan jadi persamaan kedua. Okay, betul. Okay, so daripada kedua-dua persamaan ni, kita pun nak cari nilai M dan N. Okay, melalui cara, nama dia persamaan serentak. Okay, dan dia ada dua kaedah. Kita akan guna kaedah penggantian lah. Okay, macam dalam buku teks. Okay, kita guna kaedah penggantian. Okay, kaedah penggantian nama dia untuk mencari nilai M dan N tu. Okay, cara kaedah penggantian ni, kita kena buat macam ni. Okay, daripada persamaan pertama ni, kita tengok ada huruf M dengan N kan. Okay, dan huruf N ni dia tak ada nombor. Okay, N tak ada nombor. Okay, jadi kita kena jadikan N ni perkara rumus ataupun nombor kat depan. Okay, so ayat dia macam ni. Okay, daripada 1. Okay, maksudnya daripada persamaan pertama ni, okay, kita kena tukar dia supaya nak N je kat depan tu. Okay, maksudnya 2M tu kita kena bawa ke belakang. Okay, ke sebelah 8. Okay, sebab kita nak N je kat depan. So, kita bertulislah balik. Okay, daripada 1 dia akan jadi, okay, N sama dengan, okay, 2M tu dah hilang 2M tu kita nak bawa dia ke belah kanan. So, dia akan jadi N sama dengan 8 tolak 2M. Okay, bawa ke belah kanan, 2M tu jadi tolak. Okay, kita nak N je kat depan. Okay, kita nak ubah persamaan pertama tu menjadi N sahaja. Okay, so bila dah tukar jadi N saja, dia akan jadi persamaan ketiga. Okay, tadi kan 1 kan, 2, lepas tu 3 pula. Okay, ini memang dia banyak persamaan 3 pula. Okay, lepas dah tukar N tu jadi persamaan ketiga. Okay, dah bawa 2M tu ke belah kanan. Kita kena gantikan N tu ke dalam persamaan kedua. Okay, gantikan N tu ke dalam persamaan kedua. Okay, untuk selesaikan huruf yang kita nak tu. Okay, so ayat dia akan jadi
ganti okey 3 lah. Okey 3 ni maksudnya persamaan ketiga ke dalam okey 2. Okey yang 1 2 3 bulat-bulat tu maksudnya persamaan Sebab itulah kita namakan persamaan tu persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Okey, so bila kita dah tukar n tadi tu, kita kena masukkan dia ke dalam ataupun gantikan dia ke dalam persamaan kedua. Okey, yang atas ni kan 2 tu. Okey, sebelum ganti tu kita tulis dulu lah. Persamaan kedua kita tadi apa? Ni kan. Okey, m tolak n sama dengan 1. So, m tolak n sama dengan 1. Okey, kita salin je dulu persamaan kedua tu. Okey, sebelum kita gantikan. Lepas tu barulah kita gantikan n kita tadi kepada persamaan ketiga yang atas ni tadi kan. Okey. So, kita ubah n jadi 8 tolak 2m macam yang atas ni. Okey, so m sama, salin je balik. Tolak tu kat luar. Okey, n nak tukar jadi 8 tolak 2m kan. Sebab kita nak gantikan dia. Okey, untuk ganti kita macam biasalah buat kurungan kan. Okey, kurungan. Okey, 8 tolak 2m. Okey, sama dengan 1, salin je balik. Nampak tak? N tadi tu kita dah ganti ataupun dah tukar kepada 8 tolak 2m. Okey? Kenapa kita ganti atau tukar? Sebab kita nak jadikan persamaan ni dalam bentuk m sahaja. Untuk kita selesaikan dia. Okey? Kalau dia ada m dengan n, 2 huruf tak boleh selesaikan. Kalau ada 1 huruf, barulah boleh selesaikan. Okey? Okey, lepas tu kita pun selesaikanlah. Okey, kalau kurungan tu kena kembang lah. Okey, m salin balik. Okey, negatif, kena kembangkan dengan 8 jadi negatif 8. Okey? Negatif dengan negatif 2m jadi positif 2m. Okey, kembangkan je. Okey, sama dengan 1 salin balik. Okey, lepas tu nak selesaikan m tu, okey, kita letak huruf ataupun m kat belah kiri, nombor semua belah kanan. Okey? So, kita kumpulkan dulu. Okey, belah kiri semua huruf. So, m tambah 2m kan? Okey? Negatif 8 tu bawa ke belah kanan sebab dia nombor. Nak selesaikan persamaan linear, huruf belah kiri, nombor belah kanan. Okey, so 1 tu salin balik. Negatif 8 jadi positif 8. Okey, macam biasalah bawa belah kanan jadi positif sebab asalnya negatif kan. Lepas tu selesaikanlah. M tambah 2M, 3M. Okey, sebab M tu 1M kan. 1 tambah 2, 3 lah. Sama dengan 1 tambah 8, 9. Okey, selesaikan M. M sama dengan 9. Okey, 3 bawa ke belah kanan jadi bahagi kan. Bahagi 3. Sebab 3M tu 3 darab M. So, M sama dengan 3. Okey, dah dapat nilai M. Okey. Tak habis lagi, kita kena cari nilai N pula. Okey. Okey, macam mana nak cari nilai M? Kita kena gantikan M3 ni ke dalam ni lah 3. Okey, senang sikit. Okey. Okey, so ayat dia ialah okey, ganti M sama dengan 3 ni yang kita dapat tadi ke dalam persamaan ketiga. Okey, kenapa persamaan ketiga? Sebab persamaan ketiga kita ni melibatkan N kan. Okey, sebab kita nak cari nilai N, so kita ambil persamaan ketiga lah. Okey, jangan ambil persamaan 1 dengan 2. 1 dengan 2 ni dia susah sikit. So, kita terus ambil yang ketiga. Okey. Jadi, salin balik persamaan ketiga. N sama dengan 8 tolak 2M. Okey. Salin dulu N sama dengan 8 tolak 2M. Okey. Okey, lepas tu barulah kita gantikan M sama dengan 3. Okey. Jadi, N sama dengan 8 tolak 2. Salin je balik. 3 tu nak ganti buat kurungan. Okey, nak ganti buat kurungan lah. So, N sama dengan 8 tolak. Okey, kurungan tu maksudnya darab. So, 2 darab 3, 6. So, N sama dengan 2. Okey, itu dah jawapan dia. Okey, jadi persamaan serentak kita ni, kita akan dapat nilai M 3 dan nilai N 2. Okey, itu sahaja.